Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azilah binti Yahya, Guru Cemerlang Matematik dari SMK Baling. Pada hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan Matematik Tingkatan 4, tajuk Operasi Set. Subtajuk yang Cikgu akan kongsikan bersama kamu ialah Gabungan Operasi Set. Terlebih dahulu di sini Cikgu kongsikan objektif untuk pengajaran kita pada hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Di sini Cikgu kongsikan berkaitan dengan analisis SPM bagi tahun 2021, 2022 dan 2023. Dapat dilihat di sini pada tahun 2021, kertas 1, soalan nombor 32 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi set, manakala untuk kertas 2, soalan nombor 13, kehendak soalan ialah untuk menyenaraikan unsur bagi set dan lukis gambar rajah van dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Bagi tahun 2022, soalan nombor 31 untuk kertas 1, pelajar diminta untuk menyenaraikan semua unsur bagi set. Kemudian untuk kertas 2, soalan nombor 13, pelajar dikehendaki menyenaraikan semua unsur bagi set dan lukis gambar rajah van dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Manakala bagi SPM tahun 2023, soalan nombor 5, pelajar dikehendaki menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Secara keseluruhannya, cikgu dapat simpulkan di sini, tajuk operasi set yang perlu pelajar ketahui ialah berkaitan dengan operasi gabungan set. Terlebih dahulu, cikgu kongsikan kepada kamu persilangan set. Maafkan saya. Persilangan set di sini, kita tengok. Bermaksud persilangan set dan B ialah satu set yang terdiri daripada unsur sepunya set A dan set B. Jadi gambar rajah van dia macam itulah. Jadi kita ada persilangan di antara set A dan juga set B di kawasan tengah. Yang seterusnya, pelajar perlu ketahui berkaitan dengan kesatuan set. Kesatuan set A dan set B bermaksud ialah satu set yang mengandungi semua unsur dalam set A dan set B atau kedua-duanya. Gambar rajah van. Jadi kalau pelajar diminta untuk lorek, so pelajar kena lorek set A dan juga set B, kedua-duanya sekali. Di sini cikgu kongsikan beberapa perkara yang penting dalam tajuk ni untuk kamu semua ketahui. Yang pertama, simbol macam bentuk U, macam bentuk U dekat situ, itu adalah kesatuan set. Apa maksud kesatuan set? Kita kena ambil semua unsur. Ambil semua unsur yang ada dalam set. Yang kedua, simbol macam huruf N. Simbol macam huruf N, itu ialah persilangan set. Persilangan, apa yang pelajar kena tahu ialah ambil unsur yang sama. Unsur yang sama. Ingat nampak macam huruf N, jadi kita ambil yang sama. Ada huruf M dekat situ. Yang ketiga, P, ada tanda. Ada tanda. Yang tu kita baca dia pelengkap bagi set P. Pelengkap bagi set P. Apa maksud pelengkap bagi set P? Dia adalah bukan unsur P. Bukan unsur P. Dan yang keempat, di sini cikgu kongsikan, contoh soalan P kesatuan dengan set Q bersilang dengan R. Kita nampak ada kurungan dekat situ. Jadi, untuk selesaikan soalan macam ni, kamu kena utamakan kurungan. Kita tengok contoh soalan. Soalan yang pertama, gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set L, M dan N dengan keadaan set semester, L kesatuan dengan M, kesatuan dengan N. Pada rajah di ruang jawapan, lorek A, dia dah bagi soalan dekat situ, M bersilang dengan N dan B pula, set L bersilang dengan N, kesatuan dengan M. Kita tengok macam mana nak selesaikan soalan yang pertama. Untuk M bersilang dengan N, mula-mula sekali, kamu kena labelkan kawasan mengikut rajah. Label 1, 2, 3, 4, 5. Ikutlah sampai nombor yang ada pada rajah tu. Kemudian kita tengok M.
Okay, M dapat dilihat dekat sini nombor 2 dengan nombor 3. Jadi kita tulis nombor 2 dengan nombor 3. Kemudian N 3, 4, 5. Okay. Jadi kita ingat kembali untuk persilangan kita kena cari nombor yang sama. Jadi 3 lah dekat sini nombor yang sama. Okay. Dah dapat, lepas tu baru kita lorek dia. Okay, lorek kawasan 3. Jadi, kamu dah dapat 1 markah dekat sini. Okay, soalan B. Di sini kita lihat dia ada kurungan. L kesatuan, maafkan cikgu. L persilangan dengan N. Okay, jadi kita buat kurungan dahulu. Okay, sama macam tadi. Label dulu kawasan. Kemudian kita tengok yang kurungan. Okay, L bersilang dengan N. Okay, L 1, 2, 3, 4 bersilang dengan N. Kawasan 3, 4, 5. Jadi kita selesaikan dulu yang kurungan. Lepas tu baru kita boleh selesaikan untuk kesatuan M. Okay, jadi kita cari nombor yang sama. 3 dan 4. Okay, belum habis lagi. Kalau kamu berhenti dekat 3 dan 4 sahaja. Sebab soalan ada kesatuan dengan M. Okay, jadi kita kena senaraikan dahulu kesatuan M. Okay, jadi kita tengok dekat sini kalau set M 2 dan 3. Jadi kalau kesatuan maksudnya 3, 4, 2, 3. Okay, kalau kita senaraikan 2, 3, 4 lah. Tapi sebab yang ni dia nak lorek sahaja. Jadi kamu lorek kawasan untuk nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Okay, untuk soalan macam ni, 2 markah diberi kepada kamu sekiranya kamu jawab dengan betul. Okay, apa kesalahan umum biasanya yang pelajar buat untuk soalan yang ni? Yang pertama, okay, tertukar konsep antara kesatuan set dan juga persilangan. Okay, soalan minta M persilangan dengan N. Tetapi calon pelajar ni, dia lorek M kesatuan dengan N. Okey, untuk soalan yang kedua, gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Berdasarkan rajah di ruang jawapan, senaraikan unsur bagi set P dan set pelengkap Q, seterusnya lorek kawasan mewakili set R bersilang dengan pelengkap bagi set P kesatuan Q. Okey, jadi soalan minta kita senaraikan unsur bagi set P. So, kita tengok set P. Unsur di dalam set P ialah 1, 3, 4, 6, 7. Okey, jadi kamu senaraikan semua unsur yang ada dalam set P. Kemudian, set pelengkap bagi Q. Okey, Q dekat situ ada 1, 8. Kalau pelengkap, maksudnya kamu kena ambil selain daripada Q. Iaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. Okey, untuk lorek kawasan yang mewakili set R bersilang dengan pelengkap bagi set P kesatuan Q. Jadi kita utamakan kurungan. So kita selesaikan dahulu pelengkap bagi set P kesatuan Q. Okey, untuk set P 1, 3, 4, 6, 7 kesatuan dengan Q. Okay, Q 1, 8. Jadi kita nak cari yang selain daripada set ni. So maksudnya nombor yang bukan daripada set P kesatuan dengan Q. Iaitu 2, 5, 9. Okay, barulah kita boleh lorekkan kawasan yang mewakili set R persilangan dengan pelengkap bagi set P kesatuan Q. Okey, R dekat sini kita tahu set untuk R adalah 1, 2, 3, 5, 8, 9. Okey, bersilang dengan 2, 5, 9. Okey, cari nombor yang sama iaitu 2, 5, 9. Okey, dah dapat kawasan, barulah kamu lorek kawasan yang berkaitan dengan nombor yang kita dah dapat tadi. Okey, berapa markah kamu dapat? Untuk senaraikan, kamu dapat 1 markah untuk set P, set pelengkap Q 1 markah dan juga kawasan yang berlorek 2 markah. Jadi keseluruhannya adalah 4 markah. Okey, kesalahan umum
Okey, apa kesalahan umum biasanya pelajar buat untuk soalan ni? Tidak senaraikan unsur pelengkap bagi set yang disenaraikanlah dalam soalan. Kalau minta set Q, Q prime, tapi dia tertukar. Pelengkap bagi Q, dia senaraikan 18. Yang tu bukan untuk pelengkap Q. Yang tu adalah unsur bagi Q. Okey? Ataupun mungkin waktu nak lorek, pelajar tertukar juga P, set bagi set P, kesatuan dengan Q, dia ada pelengkap dekat luar tu. Tapi pelajar terlepas pandang ataupun mungkin careless dekat situ, pelajar ambil senaraikan terus. Okey, set P kesatuan dengan Q. Jadi salahlah dekat situ. Okey, yang seterusnya soalan nombor 3. Jadual 3 menunjukkan maklumat tentang set P, Q dan R serta kad nombor yang terdapat di dalam set tersebut. Okey, diberi set P, nombor perdana kurang daripada 10, set Q, gandaan bagi 2 kurang daripada 9, R faktor bagi 15. A, senaraikan semua unsur bagi set P, Q dan R dengan menggunakan tata tanda set. Okey, kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Okey, untuk P, nombor perdana kurang daripada 10. Okey, nombor Q, gandaan bagi 2 kurang daripada 9 dan R faktor bagi 15. Jadi P sama juga dengan 2, 3, 5, 7. Q, 2, 4, 6, 8. Dan R, 1, 3, 5 dan 15. Okey, pelajar senaraikan macam ni. So, kamu akan dapat 3 markah. Okey, untuk B. Lukis satu gambar rajah Venn untuk menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga set yang dinyatakan di A. Okey, kita nak lukis gambar rajah Venn macam mana? Okey, yang ni cikgu ambil daripada A tadilah yang kamu dah senaraikan tadi. Okey, ada set P, set Q dan set R. Okey, pertama sekali yang kamu kena buat adalah kamu cari persilangan antara ketiga-tiga set ni. Okey, set P, set Q dan set R. So, cikgu senaraikan dekat sini semula. Okey, kita tengok tiada persilangan. Okey, kenapa pentingnya kita tentukan untuk kita tentukan kedudukan set P, set Q dan juga set R. Jadi, maksudnya dekat sini, ketiga-tiga set ni nanti dia tak bersilang lah. Okey, kemudian kita tengok pula yang melibatkan antara dua set. Set P dan juga set Q. Okey, kita tengok nombor yang sama. Okey, ada satu dekat sini iaitu nombor 2. Okey, set P bersilang dengan Q, kita ada nombor 2. Okey, yang seterusnya Q bersilang dengan R. Okey, tiada persilangan juga. Okey, dan yang last sekali P bersilang dengan R. Okey. Kita tengok nombor yang sama. Ada 2 dengan, minta maaf. 3 dan 5. Okey, daripada sini nanti kita akan gunakan untuk lukis gambar rajah Venn. Okey. Ini cikgu senaraikan semula hasil perbincangan tadi. Mudah kita nak lihat semula. Okey, untuk tiada persilangan, P bersilang dengan Q, 2, P bersilang dengan R, 3 dan 5. Okey, jadi cikgu mula untuk lukis bentuk P dahulu. Okey, sebab P ni ada dua set bersilang dengan P iaitu Q dan juga R. Okey, Q dan juga R. Okey, jadi kita nak masukkan unsur. Okey, nak masukkan unsur dalam gambar rajah Venn yang kita dah lukis ni, tak lengkap lagi. Okey, yang pertama, cikgu masukkan P bersilang dengan Q. Okey, P bersilang dengan Q, ada satu dekat situ. Okey, kemudian kita tengok P bersilang dengan R, 3 dan 5. Okey, selebihnya, nombor yang kita dah ambil tu, kita kena potonglah, slashkan dia. Okey, supaya kamu tak bertindih ambil 2-3 kali nombor yang sama. Okey, untuk set P, okey, 2 kita dah ambil, 3 dah, 5 pun kita dah letak dah dalam tempat dia kan. Jadi, untuk nombor yang tinggal, okey, nombor yang tinggal dekat sini adalah nombor 7. Jadi, nombor 7 kita masukkan dekat mana-mana bahagian dalam set P kita lah.
Kecuali yang ada persilangan dengan set Q dan juga set R. Yang tu kita tak bolehlah letak. Okey, kemudian untuk set Q. Okey, set Q nombor 2 kita dah ambil. Okey, jadi cikgu palang dekat situ. Kemudian yang tinggal adalah 4, 6, 8. Jadi cikgu masukkan dekat di kawasan Q sahajalah dekat situ. Okey, dan yang seterusnya. Okey, untuk set R 3 dan okey, 3 dan 5 cikgu dah masukkan. So, yang tinggal adalah 1 dan juga 15. Okey, sekiranya lengkap macam ni. So, pelajar akan dapat 3 markah. Okey. Nasihat cikgu kepada kamu, dahulu kan setiap kali kamu nak lukis untuk gambar rajah van, mesti buat daripada persilangan. Okey, cari dulu 3 persilangan antara set tu. Okey, set P, Q, R. Kemudian baru kamu cari persilangan antara 2 set. Okey, kesalahan umum. Okey, sekiranya untuk soalan ini, apa yang biasanya pelajar tersalah buat? Okey, biasanya tersalah berkaitan dengan pengetahuan asas lah. Okey, nombor perdana ataupun faktor 15 tu kamu tersalah. Okey, P tu nombor perdana, kamu masukkan 1. Jadi 1 bukan nombor perdana lah. Mungkin dekat situ kesalahan kamu. Ataupun untuk R, faktor bagi 15, kamu tertinggal nombor 1. Okey, nombor 1 adalah faktor bagi semua nombor. Yang tu kamu kena ingat. Okey, di sini cikgu kongsikan berkaitan dengan soalan. Okey, sebab tadi cikgu dah bagi tahu dekat kamu berkaitan dengan soalan-soalan yang dikeluarkan. Okey, soalan untuk tahun SPM tahun 2021. Okey, untuk kertas 1. Okey, soalan nombor 32. Jadual 3 menunjukkan satu tinjauan sukan kegemaran bagi 50 orang murid. Okey, dia bagi dekat sini sukan kegemaran, bilangan responden. Okey, sukan badminton 24 responden. Hoki 26, badminton dan hoki sahaja 7, badminton dan renang sahaja 3, renang dan hoki sahaja 9, badminton, hoki dan renang 5, tiada respon 2. Okey, di sini macam mana cikgu nak nasihatkan kepada kamu apa yang perlu kamu buat? Okey, cari persilangan antara 3 set. Okey, set B, B untuk badminton, H untuk hoki dan R untuk renang. Okey, dia dah bagi dekat situ bilangan respon adalah 5. Okey, jadi dekat mana kawasan yang melibatkan 5 tu? Yang melibatkan persilangan 3 kawasan. Dekat situlah yang cikgu dah letak 5. Okey, kemudian kita tengok pula tiada responden, tiada respons. Okey, so 2. Jadi kena ada set semester lah dekat sini. Kita buat kotak besar dekat luar tu. Jadi 2 duduk selain daripada kawasan B, H dan juga R. Okey, cikgu letak dekat luar. Okey, yang seterusnya, okey, kamu boleh tengok mana-mana yang melibatkan 2 set. Okey, di sini cikgu tengok kepada renang dan hoki sahaja. Okey, dia ada perkataan sahaja dekat situ. Jadi kawasannya adalah dekat di luar kawasan. Tak boleh melibatkan kawasan 5 tu lah. Okey, 5, 9. 5 tu melibatkan 3. Okey, 3 set. Kalau 9 hanya 2 sahaja. Sebab tu kalau kamu tengok soalan dia ada tambah perkataan sahaja. Sahaja tu memang diletakkan merujuk kepada kawasan yang melibatkan renang dan hoki sahaja. Sebab tu dia guna istilah perkataan sahaja. Okey, yang seterusnya badminton dan renang sahaja. Jadi badminton dan renang sahaja 3, badminton dan hoki sahaja. Okey. Badminton, hoki sahaja 7. Jadi yang selebihnya kita ada hoki dan juga badminton. Okey, so kalau kita tengok dekat sini badminton 24. Tu keseluruhan bulatan tu lah. Okey, kawasan set tu adalah 24. Jadi kita nak cari kawasan yang badminton sahaja. So kamu ambil 24, tolak dengan 7, tolak dengan 5, tolak dengan 3. So kita akan dapat jawapan dia adalah 9. Tu cikgu dah letak kawasan 9 kat situ. Okey, kemudian hoki. Okey, hoki 26.
Okey, sama macam tadi. Untuk nak dapatkan hoki sahaja, cikgu ambil 26, tolak dengan 7, tolak dengan 5, tolak dengan 9. So, cikgu dapat dekat situ, kawasan hoki sahaja adalah 5. Okey. Jadi, kita tengok soalan. Bilangan muridnya minat sukan renang sahaja. Dekat kawasan mana? Dekat kawasan yang cikgu letak anak panah tu kan. Berapa kawasan tu? Okey, so kita ambil keseluruhan. Okey, jumlah. Okey, jumlah respon untuk tinjauan ni ada 50. Jadi kamu tolak semua bilangan set yang kita dah ada. Okey, 50 tolak 9, tolak 7, tolak 5, tolak dengan 3, tolak 5, tolak 9, tolak 2. Jadi jawapan dia sama juga dengan 10. Kalau kamu nak tambah dulu pun bolehlah. Tambah semua nilai. Lepas tu kamu ambil 50 tolak dengan hasil tambah yang melibatkan kawasan set tu. Okey, jadi jawapan dia adalah D. Tak susah pun kalau kamu betul-betul faham kehendak soalan dan kamu buat ikut step by step. Okey, soalan yang seterusnya untuk SPM tahun 2022. Okey, masih kertas 1 di sini cikgu kongsikan dengan kamu. Okey, soalan nombor 31, diberi bahawa set semester X, okey, X ni integer di antara 1, okey, di antara 1 sehingga 10. Ada beza kan? Kamu tengok simbol dekat situ. Jadi kena hati-hatilah dengan simbol. Okey, dan set P sama juga dengan X ialah gandaan 4. Okey. Jadi set semester kita senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 1 tu termasuk. Okey, kalau kita tengok simbol, dia ada kurang atau sama dengan. Tetapi 10, dia tak ada sama dengan. So, kamu tak boleh ambil lah nilai 10. Jadi, kalau kamu tengok pilihan jawapan A, B, C dan D. Okey. A tu, okey, tak ada 10. Okey, kita boleh pertimbangkan B 10. Okey, dan D pun ada 10. Jadi, tak boleh dah lah. B dan D bukan jawapan. Okey, jadi kita pangkah siap-siap dah. Okey, yang seterusnya, kita nak tengok lagi untuk set P kan. Sebab soalan dia kata, yang manakah mewakili set semester? Okey, untuk situasi kita ni, untuk set kita. Okey, jadi set P gandaan 4. Gandaan 4. Apa nombor gandaan 4? Okey, 4 dan 8. Sebab ni kita nombor yang kurang daripada 10. Jadi 4 dan 8. Sebab apa A tu cikgu pangkah? Sebab dalam set P tu ada 1, 2, 4. Jadi bukanlah A. Okey, jadi jawapan dia adalah C. Senang je soalan kan? Jadi setiap kali soalan kamu nak jawab, kamu kena baca soalan betul-betul. Okey, analisis jawapan dia. Lepas tu baru kita buat pilihan jawapan. Okey, untuk SPM tahun 2023. Okey, yang ni cikgu kongsikan untuk tajuk, untuk kertas 2. Okey, untuk soalan nombor 5. Jadual 3 menunjukkan pertandingan yang disertai oleh sekumpulan murid. Okey, dia dah bagi dekat sini. Pertandingan mewarna, menyanyi dan memasak. Bilangan murid 5. Menyanyi sahaja 6. Mewarna sahaja 12. Mewarna dan menyanyi 9. Memasak dan menyanyi 15, mewarna 30 dan akhir sekali memasak 35. Okey, soalan seterusnya cari bilangan murid yang menyertai satu pertandingan sahaja. Kemudian bilangan murid yang tidak menyertai kedua-dua pertandingan mewarna dan memasak. Okey, untuk A kita nak lengkapkan gambar rajah van pada ruang jawapan. Okey, mewarna, menyanyi dan memasak. Yang ni maksudnya dia persilangan. Okey, persilangan antara tiga-tiga set. Mewarna, menyanyi dan memasak. Jadi, kita tahu dah kawasan. Kalau bersilang, tiga-tiga dia dekat tengah-tengah tu kan. Yang dekat tengah-tengah, kamu terus letak nilai dia. Okey, menyanyi sahaja. Kalau sahaja ni dia tak melibatkan set lain lah. Okey, hanya menyanyi sahaja. Maaf cikgu. Seterusnya kita pergi kepada mewarna dan menyanyi. Okey, mewarna dan menyanyi. Yang ni persilangan antara dua set. Okey, jadi 9 persilangan antara mewarna dan menyanyi.
Kita tengok mewarna dan menyanyi. Yang ni dia tak ada perkataan sahaja. Okey, tak ada perkataan sahaja. Jadi kita tak boleh letak 9 terus. Okey, kamu kena ambil 9 tolak dengan 5. Okey, jadi mewarna menyanyi tu, okey, yang sahaja ada 4 sajalah. Okey, tak boleh letak 9. Kalau kamu letak 9, salah lah. Sebab dia dekat sini membezakannya tak ada istilah sahaja. Okey, tak ada sahaja je dekat situ. Okey, kemudian memasak dan menyanyi. Okey, memasak dan menyanyi. Yang ni pun tak ada perkataan sahaja. Jadi kamu tak boleh terus letak 15. Kamu kena ambil 15 tolak dengan 5. Kamu dapat 10. Okey, kita tengok menyanyi sahaja. Yang ni baru betul menyanyi sahaja. Tadi cikgu terlajak awal. Okey, menyanyi sahaja. Jadi 6. So sahaja kita boleh terus masukkanlah dekat kawasan. Okey, kemudian mewarna sahaja. Mewarna sahaja sebab ada istilah sahaja dekat situ. So, kamu boleh masukkan terus dia punya nilai 12 dekat kawasan mewarna sahaja. Okey, untuk mewarna, kita tengok dekat sini jumlah. Okey, murid yang masuk pertandingan mewarna ni ada 30. Okey, macam mana kita boleh dapat 30 ni? Maksudnya 30. Okey, tolak dengan 12, 4, 5 tu. Jadi satu kawasan lagi yang kita tak dapat adalah mewarna dan juga memasak sahaja tu. Okey, kita ambil 30 tolak dengan 12, tolak dengan 4, tolak dengan 5. So, kita dapat 9. Okey, yang seterusnya. Okey, memasak. Okey, memasak 35. Tapi kita dah ada dah 9, 5, 10 dekat kawasan yang bersilangan. Jadi kita ambil 35 tolak dengan 9, tolak dengan 5, tolak dengan 10. So kita dapat nilai untuk memasak sahaja. Okey, jadi 11 untuk memasak sahaja. Dah siap untuk soalan A. Okey, lengkapkan. Kalau lengkapkan gambar rajah van, cikgu minta dekat kamu semua buat macam ni. Okey, cari persilangan dahulu. Okey, persilangan antara 3 set, antara 2 set. Lepas tu baru buat yang sahaja. Okey, set yang sahaja tu. Okey, untuk soalan ni, so kamu dapat 2 markah. Okey, untuk soalan B. Okey, bilangan murid yang menyertai satu pertandingan sahaja. Jadi, kalau satu pertandingan sahaja, kamu kena tengok pada kawasan yang tak bersilang. Okey, yang tak bersilang dengan mana-mana set. Jadi, yang tu adalah kawasan yang sahajalah. Jadi, mana kawasan yang sahaja? 12, 6 dengan 11. Okey, kita tambah. So, dapat 29. Pastikan tunjuk pengiraan. Tak boleh terus tulis 29 kan? Tunjuk macam mana pengiraan kamu dapat 29 tu. Okey, yang kedua. Bilangan murid yang tidak menyertai kedua-dua pertandingan mewarna dan memasak. Okey. Untuk yang ini, tidak menyertai kedua-dua pertandingan. Okey, yang mana? Jadi, kita ambil 12, tambah dengan 4, tambah dengan 6, tambah dengan 10, tambah dengan 11. Okey, so kita dapat 43. Okey, berapa markah? So, kita dapat 2 markah dekat sini. Okey, akhir kata cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan cikgu pada kali ini. Okey, pastikan kamu dapat mengulang kaji dengan baik untuk tajuk operasi set. Di sini cikgu titipkan kata-kata buat kamu. You can do more than you think. Okey, jadi berusahalah selagi masih ada masa untuk kamu capai kejayaan kepada kamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.